Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Sekian dan demikian bacaan Suratul Fatihah dan Suratul Baqarah ayat 1 hingga 5. Apakah mesej utama yang kita dapati daripada dua surah ini? Suratul Fatihah mengajak kita untuk mempunyai kefahaman yang betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kefahaman yang betul ini, dia akan menatijahkan seorang hamba mempunyai hubungan yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas, dia akan mempunyai satu cara hidup yang baik. Bagaimana seorang Muslim itu mempunyai cara hidup yang baik? Disambung di dalam Suratul Baqarah, pentingnya untuk kita jadi seorang yang bertakwa yang mempunyai 6 ciri. Dengan 6 ciri berikut, dia akan menyebabkan kita menjadi seorang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 9 Zulhijjah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha dan selamat menyambut beribadah Hari Raya Haji kita bersama-sama. Dan kepada Duyufur Rahman, selamat menyambut ibadah haji yang berada di sana. Dan insya-Allah anda semua bersama dengan saya Zaim Zamri selaku host kepada sebuah program yang kita namakan sebagai Arafah #Quran Hour. Terima kasih buat semua yang sentiasa menonton segala rancangan yang dihidangkan, terutamanya untuk hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang bersama dengan saya di Studio F, Karangcraft. Dan tidak lupa juga kepada peserta-peserta yang sedang mengikuti kempen Arafah #Quran Hour di Surau Karangcraft dan juga di seantero dunia. Tuan-puan, sidang hadirin, sidang penonton yang saya kasih sekalian, Arafah #Quran Hour ini merupakan sebuah gerakan membina sistem nilai berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah melalui thematik dan reconstruct dengan solidariti dilaksanakan bermula dari Arafah ke seluruh dunia. Pada permulaannya, Arafah #Quran Hour ini bermula pada tahun 2015 dengan adanya kempen yang kita namakan sebagai Makkah Ngaji pada tahun 2015 dan akhirnya diteruskan pada tahun 2016 dengan gelombang World #Quran Hour. Dengan sokongan pihak menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Lembaga Tabung Haji, Quran Tadabbur Tazakur berjaya kita laksanakan pada setiap tahun bermula pada tahun tersebut untuk kita sama-sama berinteraksi, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Apakah inisiatif, apakah objektif kepada kempen ini? Tuan-puan, sidang hadirin, sidang penonton yang saya kasih sekalian, ia adalah satu inisiatif untuk adakan semangat wukuf yang sedang berlangsung ini, mengukuhkan dan menyerahkan jiwa seorang hamba kepada penciptanya secara total. Justru penganjuran Arafah #Quran Hour ini diharapkan menjadi sebuah lapangan pendidikan Al-Quran bagi membentuk satu formula melahirkan pelan tindakan ataupun action plan Duyufur Rahman agar bukan sahaja kembali sebagai insan yang mempunyai fitrah yang benar tetapi menjadi ejen kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan Al-Quran kepada seramai manusia yang boleh. Tuan-puan yang saya kasih sekalian, Arafah #Quran Hour pada tahun ini 1443 Hijrah akan memberikan fokus kepada dua surah utama, iaitu surah Al-Hajj dan juga surah As-Sajdah yang mengandungi ayat sajadah yang di mana ia mengajak manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, tuan-puan sidang penonton, apabila kita berjumpa dengan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk lakukan sujud sajdah, ayuh sama-sama kita mengambil masa ke lapangan untuk kita sama-sama sujud bersama-sama insya-Allah. Gerakan sujud ini, tuan-puan, sidang hadirin, penonton yang saya kasih sekalian, merupakan sujud yang melibatkan 7 anggota yang menyebut tentang bumi ini kita rebahkan segala anggota tubuh kita ini dan akhirnya inilah satu simbolik yang betul bagaimana seorang hamba itu meminta pada Allah dan merendahkan dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
Sedikit berkaitan dengan tema sinopsis kepada dua surah yang kita pilih pada tahun ini. Surah As-Sajdah, tuan-puan, sidang penonton yang saya kasih sekalian, membawa kita untuk sama-sama kita menegakkan ibadah kita dengan tulus ikhlas pada Allah, membentuk nilai kualiti yang penting untuk membina sebuah keluarga, organisasi dan negara berteraskan takwa. Manakala surah Al-Hajj, dia membawa kita untuk melihat bagaimana pentingnya takwa kepada Allah. Dengan ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang, dia meyakini kewujudan hari kiamat tersebut. Oleh itu, ayolah sama-sama kita memulakan Arafah #Quran Hour kita pada tahun ini dengan mengambil mushaf Al-Quran yang mungkin berdekatan dengan tuan-puan sidang penonton sekalian, dan sama-sama kita mulakan Arafah #Quran Hour ini dengan kita membuka mushaf pada halaman 334 surah Al-Hajj ayat 16 hingga 18. Tanpa membuang masa lagi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari bersama dalam Arafah #Quran Hour 2022, satu permulaan. Alhamdulillah, sidang penonton rahmat Allah sekalian. Kita akan baca daripada ayat 16 hingga 18 suratul Hajj. Kemudian kita akan sama-sama melakukan sujud sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, Duyufur Rahman dan seluruh rakyat Malaysia yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama dengan program yang sangat bermakna, Arafah Quran Hour. Dan tadabbur ringkas saya pada hari ini akan menyentuh tajuk taqwa dan juga sujud. Dan insya-Allah tadabbur ringkas kita pada hari ini sesuai untuk orang yang belum berkesempatan menunaikan haji, yang sedang berada di Arafah menunaikan haji, dan yang sudah menunaikan haji ataupun kita kata alumni haji. Dan permulaan untuk tazkirah ataupun tadabbur hari ini ialah berkaitan dengan takwa dan juga haji. Lalu kita mungkin tertanya-tanya, kenapa takwa dan juga haji? Ini berikutan ayat dalam surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 197.
Allah menyatakan isu berkaitan dengan haji. Allah kata al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan sesiapa yang telah bertekad untuk mengerjakan haji, maka fala rafatha wala fusuq, tidak boleh bercakap lucah. Wala fusuq, tidak boleh melakukan maksiat. Wala jidala fil hajj, dan tidak juga boleh melakukan ataupun bergaduh, bertengkar, berdebat ketika dalam musim haji. Lalu Allah Ta'ala kata, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ. Dan apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Allah berkata, وَتَزَوَّدُوا, dan berbekallah kamu. Kenapa? فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Kerana bekal yang sebaik-baik itu adalah bekal takwa. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, dan ambillah peringatan dan bertakwalah wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kalau kita perhatikan ayat ini Allah Ta'ala menyatakan haji ada larangan, ada batasan-batasan, ada pagarnya. Dan cara untuk kita selamat mendapat haji yang mabrur, kita perlu menjaga supaya tidak melanggar ketiga-tiga pagar ini. Dan cara untuk menjaga supaya tidak melanggar ketiga-tiga pagar ini adalah dengan bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa ni kalau kita perhatikan dari segi maknanya yang mudah, takwa adalah takut dan juga jaga. Takut dan juga jaga. Maksud kita takut melanggar larangan Allah, kita jaga arahan Allah, kita buat. Apabila kita cuba sedaya upaya untuk melakukan segala arahan Allah, meninggalkan segala larangan Allah, itu antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan dalam ibadah haji, disebut dalam ayat 197 Al-Baqarah sebentar tadi, ada 3 perkara yang perlu dijaga dalam musim haji, iaitu fala rafath, tidak boleh berlucah, wala fusuq, tidak boleh melakukan maksiat, wala jidan, tidak boleh bertengkar. Kenapa 3 perkara ini disebut dalam musim haji? Kerana apabila kita berada dalam pantangan haji, ini antara 3 perkara yang sukar untuk kita kawal. Tetapi apabila kita boleh berjaya mengawal ketiga-tiga perkara ini, insya-Allah ia menjadi prasyarat untuk Allah anugerahkan kepada kita haji mabrur. Untuk orang yang belum pergi haji, untuk orang yang sedang menunaikan haji dan alumni haji, ketiga-tiga perkara ini kita boleh gunakan sebagai latihan seumur hidup kita sebagai bekal takwa. Maksudnya kita bertakwa kepada Allah, dan dengan cara kita bertakwa kepada Allah itu, kita akan dapat menjaga diri kita daripada melanggar larangan Allah dan melakukan segala arahan Allah. Dan takwa ni sebenarnya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Dhuyufur Rahman, para penonton, takwa ini adalah arahan purba. Kenapa saya katakan arahan purba? Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 131. Allah kata, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah segala yang berada di langit dan juga di bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah diperintahkan kepada kamu, orang yang diberikan kitab terdahulu sebelum kamu, dan juga kepada kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Maksudnya arahan supaya bertakwa ini bukan arahan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, tetapi telah diberikan kepada umat lampau. Sebab itulah saya katakan takwa ini adalah arahan purba. Selain daripada itu, takwa yang kita pupuk semasa kita berada di Malaysia, ataupun semasa kita berada dalam musim haji, ataupun kita cuba praktik selepas kita pulang daripada haji, ia akan membuahkan kepada kita satu kelebihan yang Allah Ta'ala sebut sebagai furqan. Apa dia furqan? Furqan bermaksud kekuatan, kemampuan untuk membezakan kebaikan dan juga keburukan. Itu kita boleh perhatikan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang ke-29. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah Ta'ala berikan, jadikan kepada kamu furqan, kemampuan untuk membezakan baik dan juga buruk. Dan sudah pasti untuk mendapat furqan ini, dia mesti berdasarkan ilmu. Kita mesti menuntut ilmu, mengenali apakah larangan, arahan Allah, kita cuba praktik sedaya mampu. Dan setelah kita mempraktikkan takwa ataupun segala arahan Allah itu, timbal balasnya Allah Ta'ala akan membuka pula pintu ilmu kepada kita.
Itu berdasarkan ayat lain. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah kata, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu banyak juga ilmu-ilmu dan juga kefahaman yang mendalam. Berbalik kepada ayat surah Al-Hajj yang kita sedang tadabbur pada hari ini. Jadi mungkin anda semua terfikir, tertanya-tanya, apa kaitan takwa dan juga haji? Yang pertama tadi telah dinyatakan. Berikutnya, kalau kita perhatikan di awal surah Al-Hajj yang kita sedang tadabbur pada hari ini, Allah Ta'ala buka surah ini pun dengan arahan takwa. Allah kata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, kamu kena bertakwa kepada Tuhan kamu. Maksudnya bertakwa dalam musim haji, sebelum pergi haji dan juga selepas musim haji. Dan takwa yang kita hayati, alhamdulillah, dia akan membuahkan rasa kepatuhan kepada Allah. Sebab itulah ayat yang dibacakan oleh Qari tadi, surah Al-Hajj, saya fokus kepada ayat yang ke-18, berkaitan dengan sujud. Berkaitan dengan sujud. Allah kata, alam tara, tidakkah kamu perhatikan, annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, bahawasanya Allah itu telah sujud kepada Allah semua makhluk yang berada di langit, berada di bumi. Wasyamsu wal qamar, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung ganang, wasyajaru, pokok, wad dawab, binatang ternak, wa kathirun minan nas, dan banyak sekali dalam kalangan manusia, wa kathirun haqqa alaihi al-'adzab, dan banyak juga dalam kalangan manusia yang mendapat azab Allah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang dihinakan oleh Allah kerana kekufuran, keingkaran, kedegilan dia, maka tidak ada siapa yang dapat memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Ta'ala sebut semua makhluk di alam semesta ini bersujud kepada Allah. Lalu mungkin kita akan tertanya-tanya, bagaimana matahari, bulan, bintang, pokok, gunung ganang itu bersujud. Sedangkan apa yang kita faham, sujud kita adalah dengan meletakkan dahi ke lantai, meletakkan dahi, kepala yang kita anggap sebagai antara anggota yang paling mulia, kita letak ke lantai separas dengan kaki kita kerana kita nak mengagungkan Allah. Jadi dalam bahasa mudah kita boleh katakan sujud manusia dan juga makhluk dia mempunyai dua makna. Satu makna literal dengan meletakkan dahi ke lantai. Manakala makna yang lebih luas dia merujuk kepada kepatuhan kita kepada Allah. Sebab apa kita sujud bila dengar ayat-ayat yang berkaitan dengan kebesaran Allah. Kita tunduk patuh kepada kekuasaan Allah yang mencipta alam dan sebagainya. Manakala makhluk-makhluk lain, bila dikatakan mereka bersujud kepada Allah, mereka patuh kepada sistem alam yang Allah Ta'ala susun dengan segala keindahan dan juga sistem yang cukup bagus untuk kehidupan semua. Jadi apabila kita kata kita bersujud kepada Allah, makhluk-makhluk lain pun bersujud kepada Allah, ia merujuk kepada kepatuhan kepada hukum dan juga sistem alam yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, Dhuyufur Rahman yang dirahmati Allah sekalian. Rupanya ayat tadi tu, ayat yang ke-18 itu dia ada cerita di sebalik. Cerita ini berdasarkan riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan Ibnu Majah. Cerita dia seorang sahabat Nabi. Dikatakan nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia datang bertemu Rasulullah. Lepas tu dia kata, Rasulullah, malam tadi aku bermimpi. Dan aku bermimpi aku dapati aku sedang solat dekat dengan sebatang pokok. Kemudian aku tengok pokok itu bersujud dan pokok itu dalam sujudnya membaca doa yang tertentu. Ya Allah, tuliskan bagiku dengan sujud ini pahala di sisimu. Dan hapuskan bagiku dengan sujud ini satu kesalahan. Dan jadikan sujudku ini simpanan ganjaran di sisimu. Dan terimalah ibadahku ini sebagaimana engkau menerima ibadah hamba-Mu Nabi Daud alaihissalam. Jadi kesimpulan akhir. Untuk tadabbur ringkas kita pada hari ini, kita perlu sedar dan juga faham, bukan hanya kita manusia yang bersujud patuh kepada Allah, tetapi seluruh alam ini bersujud juga kepada Allah. Jadi selepas ini, bila kita bersujud, antara pendekatan baru yang boleh menambahkan khusyuk kita kepada Allah adalah kita faham bahawasanya seluruh alam semesta bersujud bersama-sama kita dan bersama-sama mengagungkan Allah.
Jadi kalau alam semesta gunung ganang yang begitu punya hebat pun sanggup untuk bersujud pada Allah, sangat malang sekali. Manusia yang serba lemah, hina seperti kita ini, enggan bersujud pada Allah dalam arahan solat 5 waktu. Allah alam, setakat itu dahulu tadabbur ringkas untuk ayat yang dibacakan tadi. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita akan sambung membaca suratul Hajj ayat 77. Kemudian kita akan sujud dan kemudian kita menyambung pada ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Sidang penonton, Dhuyufur Rahman yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, memang surah Al-Hajj adalah surah yang sangat ajaib. Antara bukti keajaiban surah Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj kita akan bertemu dengan 2 kali sujud. Itu ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-77 yang baru dibahacakan oleh hari kita. Mari kita tengok apa pula tadabbur ataupun mesej yang nak disampaikan Allah kepada kita melalui surah Al-Hajj. Jadi dalam surah-surah lain kita perhatikan sujud ada sekali dan tidak ada yang ada sujud. Tetapi dalam surah Al-Hajj ada sampai 2 kali sujud. Oleh sebab itulah kita pada hari ini memilih membaca surah Al-Hajj untuk tadabbur supaya kita semakin dekat dengan Allah, rasa nak sentiasa bersujud, patuh kepada Allah bersama alam semesta ini. Okey, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-77, Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan memanggil orang beriman. Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu. Dan panduan mudah untuk kita dalam kita tadabbur Al-Quran, apabila sesuatu ayat itu, Allah Ta'ala buka dengan panggilan, wahai orang yang beriman. Arahan berikutnya dalam ayat itu biasanya sukar untuk dilakukan, melainkan oleh orang yang beriman. Kalau kita baca ayat ini, kita rasa nak sujud dan kita rasa nak patuh kepada arahan diberikan oleh ayat ini, itu tanda kita mempunyai iman. Allah kata, wahai orang yang beriman, rukuk, sujudlah kamu. Ini merujuk kepada solat. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Wafa'alul khaira, lakukan kebaikan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan berjaya, beruntung dunia dan juga di akhirat. Antara pengajaran penting pada ayat ini, kalau boleh saya petik, saya katakan iman akan senantiasa beriring dengan sujud dan juga solat. Kalau kita lihat ada orang yang nampaknya baik tetapi dia tidak solat,
dia mungkin baik sesama makhluk, tapi dia tidak berakhlak kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita perhati ayat ni, Allah Ta'ala kata, waf'alul khaira, lakukan kebaikan. Ini juga menunjukkan bila kita mengatakan, mengakui kita orang yang beriman, kita mesti sentiasa berusaha untuk if'alul khaira, melakukan kebaikan. Kerana itu antara maksud iman. Iman adalah sesuatu yang kita ikrarkan di dalam hati dan kita terjemahkan kepada perbuatan, iaitu dengan melakukan kebaikan. Kemudian ayat berikutnya, itu pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-78, banyak ayat ini syarat dengan pengajaran-pengajaran. Kalau boleh saya ringkaskan, antara pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil pada ayat yang ke-78, jihad perlu berlaku dengan jiwa, raga, lidah dan juga harta. Dan jihad di sini saya boleh simpulkan jihad para dhuyufur rahman yang berada di Mekah sekarang. Kenapa mereka perlu berjihad dengan jiwa, raga? Pengorbanan. Bila kita berada di Arafah, contohnya kita terpaksa bersabar dengan kepanasan cuaca di sana. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jihad dengan lidah. Kenapa? Arahan yang diberikan dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan pada pusingan pertama tadi, Allah Ta'ala mengarahkan, kalau kamu pergi haji, kamu kena berjihad. Wala jidala fil hajj, jangan bergaduh, jangan bertengkar. Kenapa? Dalam musim haji, cabaran-cabaran untuk menjadikan kita marah bertengkar ni sangat senang berlaku, terutama sekali ketika kita berada di Arafah, tengah panas, dan juga ketika kita berada di Mina. Jadi jihad yang berikutnya adalah jihad dengan harta. Dan sudah pasti orang yang menunaikan haji, mereka menyimpan duit cukup lama untuk memungkinkan mereka pergi menunaikan haji. Pengajaran berikutnya pada ayat yang ke-78 juga disebutkan pada ayat ini, Allah kata, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dan tidak Allah Ta'ala jadikan pada agama ini kesusahan. Ini antara keistimewaan syariat Islam. Islam adalah agama yang praktikal dan agama yang mempunyai rukhsah ataupun kelonggaran. Kalau kita sakit tak boleh solat berdiri, kita dibenarkan duduk. Kalau kita berpuasa, kita sakit, kita dibenarkan berbuka puasa. Kalau kita musafir, kita dibenarkan pendekkan waktu solat dan sebagainya. Ini antara contoh keistimewaan Islam yang dinyatakan oleh ayat ini. Seterusnya, ayat ini juga menyatakan kita adalah umat Islam dan kita adalah umat yang terbaik. Kenapa kita diberikan kepada kita Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terbaik yang membawa syariat yang terbaik. Dan seterusnya antara kemuliaan kehebatan ayat ini juga, kita umat Islam, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai Muslim. Dan nama Muslim ini Allah sendiri namakan kita sebagai Muslim. Sebab dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah kata, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dia sendiri Allah yang menamakan kamu sebagai orang Islam, orang yang menyerah patuh kepada Allah. Jadi kalau kita kata saya Muslim, saya patuh tunduk kepada Allah dalam semua keadaan saya. Dan yang terakhir sekali, kalau kita perhatikan juga, pada ayat ini Allah Ta'ala angkat kita sebagai umat yang dimuliakan. Kenapa kita dimuliakan? Antara buktinya, kita akan menjadi saksi ke atas sekalian Nabi. Kenapa di akhirat nanti? Apabila Allah Ta'ala kumpulkan semua umat manusia, Allah Ta'ala panggil Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada baginda, sedangkan Allah sudah sedia mengetahui. Adakah kamu Nuh menyampaikan risalah kepada umatmu? Nabi Nuh mengakui, aku menyampaikan risalah. Engkau maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala akan panggil umat Nabi Nuh. Walaupun Allah Ta'ala tahu Nabi Nuh menyampaikan risalah, tapi Allah Ta'ala ada Tuhan yang maha adil. Dia nak tunjukkan dia mendengar penjelasan semua pihak. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada umat Nabi Nuh, adakah Nuh menyampaikan risalah? Lalu umat Nabi Nuh yang engkar, yang degil dan menafikan Nabi Nuh. Dia kata, Nuh tak pernah menyampaikan apa-apa pun kepada kami berkaitan ketauhidanmu, keesaanmu ya Allah. Lalu pada masa itu, umat Islam, kita semua yang diberikan Al-Quran akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi hakim dan juga saksi sama ada kita membenarkan umat Nabi Nuh ataupun kita membenarkan Nabi Nuh alaihi salam. Dan pada masa itu, kita akan menyokong Nabi Nuh alaihi salam, kita akan mengatakan kami bersaksi Nuh menyampaikan segala risalah yang telah diarahkan Allah kepada mereka. Lalu jika ditanyakan kepada kita, bagaimana, mana mungkin kamu mengetahui
Nuh menyampaikan risalah ataupun tidak. Sedangkan kamu dengan Nabi Nuh jaraknya jauh ribuan tahun. Lalu pada masa itu, kita sebagai umat Islam akan bangun dengan bangga mengatakan, kami tahu Nuh menyampaikan risalah itu kerana Allah Ta'ala berikan kepada kami kitab terbaik iaitu Al-Quran. Dan kami telusuri, kami baca dalam Al-Quran dan kami dapati dalam Al-Quran syarat dengan kisah Nabi Nuh menyampaikan risalah dan bagaimana degiannya umat baginda menentang sehingga akhirnya mereka dimusnahkan Allah dengan banjir yang besar. Ini antara contoh kemuliaan diberikan kepada umat kita ataupun umat Nabi Muhammad kita semua, alhamdulillah. Dan tuan-tuan sidang penonton Dhuyufur Rahman yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutupnya, oleh kerana kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada kita satu persatu sebagaimana yang disebut dalam ayat yang terakhir surah Al-Hajj ini, maka sudah semestinya kepada kita umat Islam untuk berpegang hanya kepada Allah. Oleh kerana itulah di akhir ayat ini Allah Ta'ala kata wa'tasimu billah, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dia adalah sebaik-baik pelindung dan dialah juga sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Jadi kesimpulan akhirnya, marilah kita sama-sama pada hari yang penuh keberkatan ini memenuhi hidup dengan takwa dan juga sujud walaupun di mana kita berada. Dan sekali lagi saya jelaskan, perkara ini relevan untuk orang yang belum menunaikan haji, yang sedang berjihad dengan jiwa, raga dan juga harta menunaikan haji sekarang, dan yang sudah pulang menunaikan haji. Ayat ini kalau kita tadabbur akan sentiasa relevan dengan kita semua. Dan akhirnya saya tutup tadabbur ini dengan mengulang sekali lagi kepentingan takwa sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, Nabi kata ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mudah-mudahan dengan keberkatan hari Arafah dan juga keberkatan ayat-ayat daripada surah Al-Hajj yang kita tadabbur ini, kita semua akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang akan sentiasa sujud kepada Allah secara zahir dengan meletakkan dahi kita ke lantai, dan secara batin dengan mematuhi segala arahan Allah. Allahu alam, semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. جافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu alal mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, Suratul Sajdah adalah merupakan satu surah yang menyebutkan pada muka surat 415 tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang kekuasaan serta kebesaran ini tidak mampu dilakukan oleh siapa pun kecuali Allah. Allah Ta'ala memulakan muka surat 415 daripada suratul Sajdah dengan menyebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam penciptaan langit dan bumi, tidak ada siapa pun kecuali Allah yang mampu menciptakan langit seperti ini dan bumi seperti ini. Kekuasaan dan kebesaran Allah di dalam menciptakan alam ini adalah merupakan suatu yang tidak akan boleh diingkari oleh orang yang jahil maupun orang yang alim, oleh orang yang belajar ataupun orang yang tidak belajar, kerana alam berada di hadapan mata mereka. Yang seterusnya di dalam ayat yang kelima, Allah menyebut yudabbirul amra minas sama ilal ard. Pentadbiran di langit dan di bumi tidak dapat dilakukan melainkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang terbentang luas, bumi yang sangat besar, kesemuanya ini adalah melambangkan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak jauh dalam diri kita, pada tubuh badan kita. Allah Taala nyatakan pada ayat yang ke-9, wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Allah menjadikan bagi kamu akan pendengaran, penglihatan dan hati ada dalam diri kita. Semuanya itu merupakan alat yang kita gunakan setiap hari dan tidak mampu diciptakan oleh mana-mana teknologi moden. Walaupun kita sudah berada dalam revolusi industri yang sangat besar dan hebat, tetapi diciptakan oleh Allah dan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di atas kekuasaan ini, semua manusia harus sedar mereka mesti tunduk dan patuh kepada Allah walau siapa pun mereka. Orang yang tidak mahu tunduk setelah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, merekalah golongan yang disebut pada ayat yang ke-13, walau tara izil mujrimun. Merekalah orang-orang yang berdosa, yang sombong daripada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan seperti inilah yang akan dikenakan azab sebagaimana yang dinyatakan dan dibacakan oleh qari pada ayat yang ke-14 tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian dan para penonton yang dikasihi sekalian, jemaah haji sedang memanifestasikan makna ini dengan apabila mereka sanggup, orang kaya yang berkedudukan, memiliki pelbagai gelaran, pergi melaksanakan ibadah haji hanya memakai 2 helai kain. Mereka pergi kepada Allah Subhanahu wa taala mentaati perintah Allah dengan berpanas, sedangkan ketika di dunia menaiki kenderaan-kenderaan yang sejuk dan hebat, memiliki segala kemegahan, tetapi saat berada di dalam musim haji meninggalkan segala kebesaran tadi. Pengikut-pengikut tidak bersama dengan mereka, tetapi mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka berada di mahsyar yang meninggalkan segala kemegahan, keagungan, kebesaran, dan pada saat itu mereka adalah tetamu kepada Malikul Muluk, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada golongan yang sombong, tidak mahu tunduk kepada Allah, dengan Allah menyatakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka rasakanlah oleh kalian dengan azab yang panas yang kami sediakan kepada orang yang melupakan hari pertemuan dengan kami ini. Memberikan makna dan isyarat, orang yang melupakan pertemuan dengan Allah adalah sebab akan berlakunya kesombongan dan kerosakan di atas muka bumi ini. Dan kesombongan serta ketidaktundukan kepada Allah menjadikan mereka akan diazab oleh Allah. Pada hari ini, jemaah haji akan memanifestasikan makna ini. Mereka berdiri di bawah kepanasan terik mentari, berada pada padang pasir yang luas,
berada di dalam kemah-kemah yang penuh dengan bahang kepanasan. Tetapi mereka menahan kepanasan itu kerana mentaati Allah. Ketaatan itulah yang disebut sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak disukai oleh nafsu, tidak digemari oleh tubuh, tetapi mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan panas, dengan sukar dan susah, tetapi semuanya dilakukan dengan satu kalimah, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina allazi. Ini adalah golongan yang berbeza dengan golongan pada ayat ke-14. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan, beriman, mempercayai, tunduk dan patuh kepada segala ayat-ayat kami. Apabila ayat Allah dibacakan, diingatkan kepada mereka, lantas mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah bukan hanya sekadar pada fizikal mereka, tetapi pada segala prinsip kehidupan, pegangan kehidupan, cara berfikir, akhlak dan adab, semuanya ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan sujud memberikan makna yang sangat besar. Junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunul abd ila Allah wa huwa sajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat mereka sujud. Kita bayangkan keadaan fizikal yang paling rendah, tetapi Nabi katakan itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah perintah sujud yang Nabi ambil ketika peristiwa Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan ubudiyah yang paling rendah adalah merupakan Mi'raj rohani yang paling tinggi dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jangan tinggalkan sujud, kerana sujud akan menjadikan seseorang itu mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ingat, hanya dengan tidak sujud oleh iblis, beliau dilaknat sehingga ke hari kiamat. Maka kita sebagai anak Adam mesti bersyukur di atas nikmat sujud yang disabdakan dalam sebuah kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, lalu diminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya dapat bersamamu di dalam syurga. Lalu Nabi SAW menyatakan, a'inni ala dhalika bikasratis sujud. Maka bantulah untuk kamu dapatkan kedudukan rapat denganku nanti di dalam syurga dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin para pendengar yang dikasihi sekalian, pada ayat yang ke-16 memberikan kemuncak kepada nilai ketundukan dan nilai ketakwaan kepada azab Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadi seorang manusia yang ringan tubuhnya untuk mentaati segala perintah Allah meskipun ianya menyalahi segala tuntutan syahwat dan nafsu di dalam diri mereka. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Mereka sanggup merenggangkan tubuhnya daripada katil, bangun pada waktu malam untuk bangun mendoa kepada Allah, menyuruh Allah, salat, melakukan qiyamul lail kepada Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka minta kepada Allah dengan penuh rintihan, dengan penuh rasa hina diri, dengan penuh rasa kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa salatul laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkanlah ucapan salam, berikanlah makan kepada manusia, dan hubungkanlah silaturahim, bangunlah pada waktu malam, dan orang yang dipilih oleh Allah sebagai duyuful lail, iaitu tetamu di waktu malam, sebagaimana pilihan Allah kepada duyufur rahman yang berada di padang Arafah pada waktu ini, sedang mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah seandainya kita dipilih oleh Allah untuk bangun di waktu malam sebagai anugerah yang besar kepada seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sikap dan akhlak mereka bukan hanya baik dengan Allah, tetapi akan dapat dilihat apabila mereka boleh menginfakkan hartanya berbuat baik kepada sesama makhluk. Inilah golongan yang disebutkan orang yang menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Semuanya terhasil apabila adanya ketakwaan kepada Allah dan adanya rasa pasrah diri kepada Allah, dan akhirnya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kepada tadabbur kita daripada 3 ayat 14, 15, 16 di dalam suratul Sajdah adalah memberikan satu pelajaran kepada kita semua. Dengan apa yang berlaku dan dilakukan oleh jemaah-jemaah haji
yang sedang berada dan berwukuf di Arafah untuk kita mengambil satu pelajaran yang besar bahawa semua orang yang datang sama ada kaya atau miskin, warna kulit gelap ataupun cerah, pelbagai bangsa, budaya, warna kulit, semuanya mereka itu datang kepada Allah dengan satu keadaan, dengan satu bentuk, dengan rambut yang penuh dengan debu, mengangkat tangan berdoa memohon keampunan kepada Allah. Inilah lambang penghambaan yang sebenar. Apabila mereka pulang ke tanah air mereka, maka mereka inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa yang pulang daripada melaksanakan haji, tidak melakukan perkara yang keji, tidak melakukan perkara jidal yang buruk, dan mereka pulang dalam keadaan suci bersih seperti dilahirkan oleh ibunya. Maka sama-sama insya-Allah daripada surah Sajdah ini kita memanifestasikan sujud kerendahan hati, tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada manusia, serta mengambil jalan agar kita pulang daripada haji berubah akhlak kita kepada akhlak orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Masya Allah, subhanallah. Begitulah tadabbur yang kita dapat sama-sama dengarkan sebentar tadi daripada dua surah yang cukup besar panduannya, itu surah Al-Hajj dan surah As-Sajdah. Membawa tema fokus kita bersama-sama iaitu tentang taqwa. Di mana dengan takwa itulah yang sepatutnya terhasil apabila kita melakukan ibadah haji. Dengan apabila kita membangunkan malam kita, kita menginfakkan harta kita, takwa itu akan terhasil daripada setiap seorang daripada diri kita. Maka moga-moga dengan takwa yang terhasil menyebabkan kita bersama-sama dengan alam bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan ego, merebahkan diri menjadi seorang manusia, seorang hamba yang mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin penonton yang saya kasih sekalian, Arafah #Quran Hour akan diteruskan dengan sama-sama kita dengarkan pesanan daripada yang berbahagia Datuk Husamuddin Yaakob yang merupakan pengerusi di kumpulan media Karangkraf dan juga pengasas di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Ayuh sama-sama kita dengarkan apakah pesanan beliau sempena Arafah #Quran Hour pada tahun ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita semua dapat berkumpul bersama dalam program Arafah Quran Hour kali kelima dengan tema Haji Membina Umat, di mana surah Al-Hajj dan surah Al-Sajdah telah dipilih menjadi surah utama dalam misi Arafah Quran Hour tahun ini. Saya berdiri di sini bukan sebagai pentadabbur ataupun untuk memberi pesanan apa-apa. Cuma saya nak kongsi apa yang saya belajar dalam sesi hampir 1 jam ini. Sungguh luar biasa. Dua pentadabbur tadi sudah memberi kesedaran yang besar kepada saya bagaimana sebagai alumni haji, saya sebenarnya sudah tidak menepati apa yang ada dalam dua-dua surah ini selama ini. Sehinggalah ini hari selepas sesi tadabbur ini, sesuai dengan misi kita di Yayasan Warisan Ummah. Yayasan Warisan Ummah adalah untuk mengqurankan bangsa, di mana kita nak pindahkan values atau ajaran yang ada dalam Al-Quran itu kepada hati manusia dengan cara membuat mereka faham, supaya mereka faham, dan dengan melalui kefahaman itu membuat mereka boleh mengamalkan apa yang diajar itu. Jadi selepas mendengar tadi, saya memang rasa 3 kali saya sujud, tapi sebenarnya saya nak tersungkur kerana saya kesal selama ini darjah ketakwaan kita itu sebenarnya belum sampai kepada apa yang diinginkan. Jadi saya juga kesal di negara kita ini, malah di seluruh dunia, ketaksuban kita kepada diri sendiri, kepada pemimpin selain daripada Allah itu kadang-kadang lebih tinggi daripada ketaksuban kita atau ketakwaan kita kepada Allah. Ini menyebabkan kita tengok apa yang sedang berlaku.
salah laku, di mana rasuah, salah guna kuasa, berleluasa. Dan tadi Ustaz bercerita tentang semasa haji kita dilatih untuk tidak bergaduh. Dan kita lihat sekarang di Malaysia, di seluruh dunia, kita asyik bergaduh. Pemimpin-pemimpin kita sedang berebut kuasa, berebut jawatan, kan? Jadi seolah-olah kita belum betul-betul menghayati Al-Quran. Jadi itulah sebagai pelajar di sini, dikelilingi oleh ustaz-ustaz ini, saya rasa saya nak kongsi, saya nak buat seruan lah kepada kita sebagai ketua keluarga, kepada ketua jabatan, ketua negeri, ketua negara, ketua penguasa apa-apa, kembalilah kepada Al-Quran. Kerana kita diajar semasa haji ini adalah penyerahan yang total. Penyerahan yang total itu maknanya kita yang hanya berkuasa adalah Allah. Tapi sekarang kita tengok kita terlampau banyak masa dihabiskan untuk mencaturkan kuasa ataupun memastikan kita terus berkuasa atau memastikan orang yang kita taksub itu terus berkuasa. Jadi ini saya rasa kita sudah terpesong. Jadi sebelum terlambat, sebelum kita dapat kemurkaan Allah seperti apa yang kita dengar tadi, saya ingin menyerulah kepada diri saya, kepada keluarga saya dan juga kepada semua pemimpin-pemimpin di semua level, bantulah ummah. Kerana kita sudah jauh terpesong dan kita tengok kenapa nasib kita, rakyat di Malaysia dan juga umat Islam di seluruh dunia, kita seolah-olah hilang arah. Kerana kita sebenarnya kita bertuhankan kuasa, bertuhankan harta dan kita melebihkan keperluan duniawi kita. Sedangkan dalam Quran tu seperti yang diajar tadi sudah jelas, amat jelas. Jadi sepatutnya terutama kepada pemimpin-pemimpin, mereka sudah pergi haji berkali-kali, umrah beratus kali, tapi masih lagi mengamalkan apa yang sedang diamalkan di kalangan ahli-ahli politik, di kalangan businessman. Bila kita berniaga, kita menipu, kita overclaim, kita buat produk yang tidak betul. Jadi maknanya terlampau banyaklah. Terbanyak-banyak. Jadi saya kira kita ambillah semangat haji ini untuk melakukan sebuah perubahan yang besar demi menyelamatkan diri kita, demi menyelamatkan keluarga kita, orang-orang yang kita pimpin dan juga negara kita dan ummah. Jadi itulah saya ingin mengajak seluruh sahabat Al-Quran dan umat Islam untuk teruskan mendampingi Al-Quran dan memahami Al-Quran. Bukan saja dapat membaca dengan baik, tapi kalau boleh setiap umat Islam harus khatam tadabbur Quran. Supaya kita dapat memahami apa yang Allah perintah itu untuk menjadi operating system kita. Cara kita berusaha supaya minda kita adalah minda Al-Quran, adab kita adab Al-Quran, cara kita berbahasa dan macam Ustaz Abdullah cerita tadi tentang akhlaknya. Kita tengok akhlak yang sedang berada lah, contoh di kalangan orang-orang yang aktif di sosial media, bahasa yang digunakan, maki hamun, itu harus diberhentikan. Jadi sebelum kita menghadapi Allah di padang mahsyar nanti, kembalilah kepada Al-Quran. Saya kata itulah perkongsian yang saya nak buat adalah apa yang saya belajar daripada sesi ini hari. Jadi kita masih belum terlambat. Banyak sekarang usaha gerakan-gerakan yang dibuat oleh ramai ustaz-ustaz sekarang untuk mendekatkan kita kepada Quran. Jadi sepatutnya setiap umat Islam, setiap anak orang-orang Islam, bahasa yang selain pada bahasa ibunda mereka, bahasa kedua yang harus diajar kepada mereka adalah bahasa Al-Quran. Sekiranya Quran ada dalam hati mereka, di dada mereka, dalam fikiran mereka, itu akan merupakan benteng yang besar. Letaklah dia mereka di mana-mana, mereka akan survive. Jadi itulah saya rasakan perkongsian yang saya dapat. Saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf lahir batin. Jadi saya juga berharap inisiatif Arafah Quran Hour ini supaya menjadi jambatan kepada sebuah proses pencarian semula akar kehidupan insan yang perlu digarap, kemas oleh para tetamu Allah di bumi barakah agar puncak ketaatan yang tercipta
menjadi sebuah asas pembangunan seorang hamba Allah yang berdiri di atas teras panduan Al-Quran, iaitu Quranic base value, yang manfaat darinya keluarga, organisasi, komuniti, negara dan dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang banyak-banyak kepada Yang Bahagia Datuk Usamaddin Yaakob atas pesanan yang cukup ringkas tapi cukup memukul hati setiap seorang. Tuan-tuan puan-puan, sidang hadirin, sidang penonton, ayuh sama-sama kita merebut, kita menyahut seruan Datuk Usamaddin sebentar tadi untuk kita menegakkan Al-Quran dalam setiap lapangan kehidupan kita. Sama ada kita adalah ketua keluarga, ketua organisasi, ketua masyarakat maupun ketua negara, ayuh sama-sama kita kembali kepada Quran, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan setiap lapangan kehidupan kita, insya-Allah. Maka dengan itu, sidang hadirin, penonton yang saya kasih sekalian, kita sedang menutup tirai kepada Arafah #Quran Hour 1443 Hijrah pada tahun ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi konsisten bersama dengan Arafah Quran Hour kita pada tahun ini, dan moga-moga dengan kempen kita yang diadakan tahun ini membangkitkan sifat takwa yang kita ada daripada surah Hajj dan surah As-Sajdah kita ini, dan moga-moga dia membentuk nilai penghambaan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Al-Quran dan sama-sama kita mengamalkan Al-Quran dalam setiap lapangan kehidupan kita. Ayuh sama-sama sebelum kita melabuhkan tirai, kita mengakhirkan dengan sama-sama kita alunkan selawat, istighfar, tasbih dan mengaminkan doa Arafah. Itu sahaja daripada saya, Zaim Zamri. Sebarkan salam, eratkan hubungan. Jangan malu, jangan segan. Bismillah, terus jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami, ya Allah. Sama ada yang kami sengajakan atau yang tidak kami sengajakan, ya Allah. Ampunkanlah segala kemaksiatan yang dilakukan oleh semua tubuh badan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan hari yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan ini, ya Allah, kurniakanlah kepada kami, kedua ibu bapa kami, anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami perlepasan daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, dengan keberkatan hari yang penuh dengan kemuliaan ini, ya Allah. Kurniakan rahmat dan kasih sayang-Mu ke atas kami, ya Allah. Jadikanlah setiap gerakan inci dalam kehidupan kami berada di dalam taufik daripada sisi-Mu, ya Allah. Cintakanlah kami kepada segala kebaikan dan ketaatan, dan jauhkanlah kami daripada segala kemurkaan dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada keagungan dan kebesaran-Mu, ya Allah, agar kurniakanlah kepada kami akan zuriat yang saleh dan salehah. Jadikanlah anak-anak kami dan cucu-cucu kami sebagai penyejuk mata hati kami di dunia dan di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, dengan kelembutan dan kemurahan-Mu, ya Allah. Jadikanlah masyarakat Islam di negara kami masyarakat yang bersatu padu, ya Allah. Jauh daripada sebarang pertelingkahan dan perselisihan, ya Allah. Satukanlah hati mereka di atas kalimah kebenaran, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka akan ketakwaan dan kebaikan serta silaturahim yang mengikat perpaduan sesama kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah negeri dan negara kami daripada segala keburukan, daripada segala penindasan, daripada segala kekotoran, dan kurniakanlah kepada kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, dengan penuh kerendahan hati. Terimalah segala amalan para hujjaj yang telah melakukan haji di tanah suci Makkah, ya Allah. Kurniakan kepada mereka haji yang mabrur, ya Allah. Jadikanlah kepulangan mereka ke tanah air dalam keadaan selamat dan kebaikan, ya Allah, sebagai suatu yang membawa kebaikan dan keberkatan kepada tanah air kami, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai penyumbang kepada segala kebaikan, ya Allah. Dan jadikanlah, ya Allah, seluruh umat Islam di atas muka bumi ini kembali berpaut kepada kitab suci-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kefahaman kitab suci-Mu, ya Allah, berada di dalam hati sanubari mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar diselamatkan kami dan seluruh umat Islam daripada segala bala dan bencana, daripada segala fitnah yang menjauhkan mereka daripada keridhaan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata bighairi hisab ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar yang nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan pada